Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan anjuran surah Khalil Al-Walid section 9 Shah Alam menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah ya. Ada sebahagian orang kurang selesa kalau kita membincangkan tajuk bid'ah, kata dia tak ada tajuk lain lah. Sebenarnya sepatutnya boleh saja kita tidak bincang masalah bid'ah ini, tetapi dalam masyarakat ada juga orang yang tidak bosan membid'ahkan amalan-amalan umat Islam. Makanya menerangkan tentang bid'ah ini menjadi perlu, kerana wujudnya golongan yang menganggap misalnya berdoa beramai-ramai selepas salat itu bid'ah, selawat selang-selang tarawih itu bid'ah, sambutan maulid Rasul itu adalah bid'ah dan sebagainya. Dan mereka keberatan menerima kefahaman para alim ulama bahawa bid'ah itu secara asas terbahagi kepada dua, iaitu yang tidak bercanggah dengan syarak diistilahkan bid'ah yang hasanah, dan yang kedua adalah yang bercanggah dengan syarak diistilahkan bid'ah yang sayyi'ah. Secara laju ya, dalil adanya bid'ah hasanah antaranya daripada ayat suci Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah ada kaitan dengan perkataan rahib, iaitu pendeta. Rahbaniyah adalah cara hidup kependetaan. Ibtada'uha, mereka lah yang membuat bid'ah tersebut. Mereka itu siapa? Orang-orang Nasara, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ma katabnaha alaihim, padahal kami tidak menetapkan cara hidup macam itu. Dia tak perlu pun nak hidup sebagai rahib. Tapi mereka buat bid'ah tersebut. Kenapa? Illa ibtigha'a ridwanillah, tidak ada tujuan melainkan nak dapat ridha Allah. Kisah di sebalik ayat ini adalah orang-orang Nasara, pengikut Nabi Isa alaihi salam, satu masa diuji dengan pemerintah yang bergelumang dengan maksiat. Jadi bila kita berdepan dengan pemerintah, wajib taat kepada pemerintah, tapi tidak boleh redha dengan maksiat. Maka mereka menjalankan kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menjalankan kewajipan menyuruh dengan yang ma'ruf dan yang mencegah dari yang munkar. Malangnya, bukan sahaja nasihat mereka tidak diterima oleh pemerintah pada masa itu, yang menasihati dibunuh. Jadi yang terselamat dari tragedi pembunuhan itu tersepit. Kalau mereka hidup dalam masyarakat, mereka biarkan maksiat berleluasa, agama mereka rosak. Kalau mereka hidup dalam masyarakat, mereka menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, nyawa mereka akan melayang.
Jadi tersepit antara dilema inilah, maka mereka buat satu inovasi, duduk jauh dari masyarakat, katakan di pinggir hutan, katakan di kaki gunung. Mereka fokus kepada ibadah, tidak campur gaul dengan masyarakat. Ini namanya rahbaniyah. Dan dengan nas Al-Quran, rahbaniyah ini adalah bid'ah. Yang menjadi dalil bid'ah hasanah adalah kerana Allah mengkritik orang Nasara ini bukan ketika mana mereka buat bid'ah tersebut, tetapi Allah mengkritik dan mengkeji mereka ketika mana mereka meninggalkan rahbaniyah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dah elok mereka hidup fokus kepada ibadah, tidak terlibat dengan maksiat dalam masyarakat, tiba-tiba mereka tinggalkan, mereka pergi kembali kepada dunia, kepada hanyut dengan urusan-urusan yang demikian. Maka Allah melabelkan mereka sebagai orang yang fasik. Maka kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, itu ahli tafsir yang terkenal dengan kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perkara baharu dinamakan bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'atun. Dan sayugia yang bari lima yubdi'a khairan, sayugia sepatutnya lah bagi orang yang membuat satu perkara bid'ah yang baik, bahawa dia itu mengekali melakukannya. Kenapa? Ambil ibrah daripada ayat ini. Bila orang Nasara buat satu bid'ah yang baik, mereka tinggalkan, Allah keji mereka. Jadi ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dan dalil yang ketiga adalah daripada hadis Nabi SAW yang mana menggunakan kaedah yang dipanggil mafhum mukhalafah. Percakapan ini ada yang namanya mantuk. Mantuk maknanya expressly mentioned, terus terang disebut, itu mantuk. Ada yang namanya mafhum. Mafhum ini adalah impliedly understood, tak sebut tapi faham. Contoh, misalnya selesai solat jemaat, imam membuat pengumuman dengan berkata, perhatian kepada semua para jemaah, minta jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun tunggu sekejap dalam surau. Macam itu pengumuman dia. Jemaah yang usia tidak lebih 40 tahun tolong tunggu dalam surau. Lalu datang satu orang jemaah yang sudah berusia 60 tahun. Dia kata, imam, saya ni umur dah 60, nak kena tunggu ke tidak? Lalu imam kata, bukankah tadi saya dah ada buat pengumuman? Lalu jemaah tu cakap, yalah, imam kata yang tak lebih 40 sila tunggu. Yang lebih 40 macam saya, imam tak cakap pun kena tunggu ke tak payah tunggu. Dan itulah imam terfikirlah, fahamlah, kalau saya dah kata yang kurang 40 sila tunggu, understood lah yang lebih mana tak payah tunggu. Itu maknanya mafhum. Kita fahamkan dulu konsep mafhum ini. Dan dia itu adalah mafhum yang mukhalafah, iaitu kefahaman sebaliknya daripada yang disebut. Yang disebut kurang 40 sila tunggu, maka difahami sebaliknya lebih 40 tak payah tunggu. Fahamkan dulu mafhum mukhalafah itu. Lalu kita pergi kepada dalil daripada hadis Nabi SAW, kerana hadis yang sama dijadikan dalil oleh kawan-kawan yang anti kepada bid'ah hasanah. Kalau anti kepada bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat, itu kita seia sekata, kita tak ada masalah. Kita juga menolak bid'ah yang sayyi'ah. Tetapi kalau anti kepada bid'ah hasanah, itu bercanggah dengan sunnah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, apa yang bukan dari agama, maka ianya tertolak. Itu hadis Nabi SAW yang digunakan sebagai dalil oleh kawan-kawan kita yang anti bid'ah hasanah. Dan ini dalil kita yang menerima bid'ah hasanah. Apa puncanya? Kerana mereka tidak memahami sebagaimana yang dipahami oleh para alim ulama. Bahkan saya perhati, mereka menterjemahkan dengan terjemahan yang tidak lengkap. Mereka terjemahkan hadis tersebut sebagai, barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, iaitu urusan agama, satu perkara baharu, maka ianya tertolak. Jadi usalli pun tak boleh. Di sisi mereka usalli itu bid'ah yang sayyi'ah. Sebab Nabi tak pernah usalli. Nabi solat hanya Allah Akbar. Usalli ni ulama yang kata sunat.
Kenapa? Ada dalilnya. Dengan kiasnya, kerana ianya membantu kepada niat, sesuatu yang membantu kepada yang wajib, maka hukumnya sunat. Itu kaedah yang ulama pakai. Tapi di sisi mereka, asal Nabi tak buat, haram. Sebab man ahdasa fi amrina haza, dia tak terjemah ma laisa minhu, apa yang bukan dari agama. Ya, barang siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan agama yang bukan dari agama, maka ianya tertolak. Berarti kalau yang dari agama, ini namanya mafhum sebaliknya, kefahaman sebaliknya. Kalau yang bukan dari agama tertolak, yang ada asasnya dalam agama, maka diterima. Saya ambil contoh tadi. Apa asas usalli? Lafaz niat. Padahal tidak ada riwayat mengatakan Nabi SAW usalli. Pertama, qiyas. Qiyas adalah salah satu sumber hukum. Analogi, ya. Qiyas kepada apa? Qiyas bahawa Nabi SAW melafazkan niat untuk berihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Aku niat haji dan aku berihram kerana haji. Ataupun nawaitul umrata wa ahramtu biha. Aku niat umrah dan aku berihram kerana umrah. Maka Nabi SAW melafazkan niat untuk haji dan umrah. Dan demikianlah Nabi SAW juga pernah melafazkan niat untuk berpuasa. Nabi SAW bertanya kepada isteri baginda, ada tak apa-apa makanan di rumah untuk dimakan? Jawab isteri baginda, tak ada apa-apa ya Rasulullah. Dan ini cara hidup Nabi SAW yang simple, ya. Ada makanan, dia makan. Tak ada makanan, lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Maknanya Nabi SAW melafazkan niat baginda untuk berpuasa. Maka para ulama menjadikan kejadian-kejadian itu sebagai asas bahawa apa-apa yang kita nak niatkan ibadah, sunat dilafazkan, ya. Dalil sama-sama nak melakukan ibadah. Yang kedua, kerana kebanyakan orang, lafaz itu membantu niat. Sebenarnya yang rukun bukan usalli itu. Tak payahlah nak beria, nak betulkan dia punya tajwid dan sebagainya. Usalli fardhu, tak perlu. Yang rukun tu yang dalam hati itu, masa kita Allah Akbar tu terlintas dalam hati kita, kita nak sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Taala. Terlintas saja, bukan perlu susun macam tu pun. Tetapi ramai orang bila dia lafaz itu membantu mudah untuk dia niat. Maka sesuatu yang membantu yang wajib, hukumnya adalah sunat. Kalau orang ni dia tak boleh niat kalau dia tak lafaz, dia memang tak akan terlintas apa-apa pun kalau dia tak lafaz dahulu, untuk dia seorang jadi wajib. Kerana ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa satu perkara yang tak sempurna kewajipan kecuali dengannya, maka menjadi wajib. Kita tukar. Katalah dia ni kalau tak lafaz niat, dia boleh niat. Kalau tak usalli, dia mudah Allah Akbar jadi terus. Kalau usalli, dia tak boleh niat, maka untuk dia hilang sunat tu, bahkan dilarang. Kerana sudah untuk dia itu menghalang benda yang wajib. Cuma ulama ni berfatwa berdasarkan yang kebiasaan. Yang ghalib, ramai-ramai orang ni kalau usalli itu mudah membantu niat, maka hukumnya sunat. Jadi itu minhu, ya, membantu melakukan perkara yang wajib itu dari agama. Qiyas itu adalah dalil agama. Demikian juga misalnya amalan Maulidur Rasul, ya, itu adalah bid'ah, ya, betul. Kalau selawat selang tarawih itu bukan bid'ah. Selawat itu sunnah. Quran suruh, hadis suruh. Quran suruh tidak menetapkan masa. Maknanya sebelum tarawih boleh selawat, selang-selang tarawih boleh selawat, lepas tarawih boleh selawat. Yang membid'ahkan selang-selang tarawih dia tak faham konsep dalil umum. Dalil bila umum kekal umum. Tak boleh, kalau kamu nak kata selang tarawih tak boleh selawat, kamu kena datangkan dalil. Tapi kalau sambutan maulid, ya memang bid'ah. Kenapa? Zaman Nabi SAW tidak ada perayaan sambutan Maulidur Rasul. Misalnya ada ceramah maulid, kemudian ada jamuan makan, kemudian ada majlis selawat, kemudian ada majlis qasidah, kemudian ada perarakan. Itu semua tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Maka nak tahu adakah diterima atau tidak, atau tertolak, kena kembali kepada hadis tadi. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu. Siapa yang mengadakan satu perkara baharu dalam urusan agama kami yang bukan dari agama, tertolak. Maka ini adakah dari agama? Pertama, konsep meraihkan maulid itu sendiri dari agama.
iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda ditanya kenapa baginda rajin berpuasa pada hari Isnin, lalu baginda menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi, hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Berarti konsep meraihkan hari kelahiran itu Nabi SAW lakukan, boleh katakan setiap minggu. Caranya berpuasa pada hari tersebut, ya, kerana mengenangkan itu hari kelahiran. Tapi kita tidak akan demikian, ya. Kita ada juga yang puasa hari Isnin, bagus, itu sunat dan juga sunnah. Tetapi kita kan buat ceramah maulid. Ceramah maulid minhu atau tidak? Ceramah maulid apa dia? Ceramah maulid kebanyakannya adalah tazkirah, memperingatkan benda yang orang dah tahu, ya. Nabi SAW lahir bila, lahir dalam keadaan bapa telah meninggal, masih kecil ibu pula meninggal, dibela oleh datuk, kemudian oleh bapa saudara, akhlaknya baik. Semenjak sebelum diangkat pada Rasul lagi sudah digelar Al-Amin, orang yang sangat boleh dipercayai. Kemudian baginda bila dapat risalah, ditolak oleh bapa saudara sendiri, dipulaukan, dikata tukang sihir, dikata orang gila. Baginda berdakwah di Taif, lalu dibaling dengan batu sehingga berdarah. Instead of baginda itu mendoakan kehancuran, hati-hati, ya. Kita umat Islam ni dalam berbeza pandangan, terutamanya dalam suasana berbeza pandangan politik, jangan sampai mendoakan kehancuran satu sama lain, ya. Itu bercanggah dengan agama. Berbeza politik itu biasa. Sejak zaman sahabat lagi, siapakah antara dua sahabat, Sayyidina Ali atau Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, yang sepatut memegang jawatan khalifah, itu kan bergaduh politik pada masa itu. Tapi mendoakan kecelakaan bagi umat Islam itu dilarang. Lalu ketika itu Nabi SAW bukan berdepan dengan umat Islam, berdepan dengan kafir. Bukan kafir yang baik, kafir yang baling batu kepada baginda sampai berdarah. Apa doa Nabi SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku ini, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Jadi kita dengar macam itu, Masya Allah, tabarakallah, lembut hati kita, naik semangat kita dah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini minhu fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Al-Quran memerintahkan hendaklah kamu itu memberi peringatan, tazkirah, kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Yang kedua, kita mengadakan jamuan makan. Jamuan makan adakah minhu atau tidak? Kalau orang yang belajar syariat, pasti dia tahu banyak sekali dorongan dan galakan dalam Quran dan hadis supaya kita itu menjamu makan. Antaranya apabila Nabi SAW baru sampai ke Madinatul Munawwarah, baginda bersabda, afshus salam wa aqimut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Sebarkan salam, jamulah makan, dan solat pada waktu malam keadaan orang lain sedang tidur, iaitu solat tahajud. Jadi jamu makan itu termasuk sunnah yang Nabi suruh dan Nabi lakukan. Nabi rajin belanja orang makan. Bahkan kalau orang belanja Nabi makan pun, Nabi ajak orang lain makan sama. Jadi belanja makan ini tidak disyaratkan dengan sebab tertentu. Belanja makan kerana naik pangkat, boleh. Belanja makan kerana dapat masuk rumah baru, boleh. Belanja makan kerana saja-saja dah lama tak belanja kawan-kawan pun boleh. Belanja makan kerana hari jadi kita, boleh tak? Boleh. Belanja makan kerana hari jadi isteri, boleh. Adakah belanja makan kerana hari jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu jadi haram masuk neraka? Kan tak mungkin. Ini bukan ajaran agama begitu. Kemudian apa lagi kita lakukan? Selawat. Selawat saya minta nanti kita dengar elok-elok khutbah kedua. Ini dalil selawat daripada Al-Quran. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inilah satu-satu ibadah yang Allah mulakan dengan Allah dahulu. Tak ada Allah berfirman misalnya Allah salat maka hendaklah kamu salat, Allah berpuasa maka hendaklah kamu berpuasa. Tak ada. Yang ada Allah berselawat ke atas Nabi, maka hendaklah kamu wahai orang beriman berselawat ke atas baginda. Nak berselawat seorang-seorang boleh, ramai-ramai tidak mengapa. Nak selawat secara spontan, secara terancang pun tak ada masalah. Nak selawat sempena bersyukur pada Allah, nak selawat sempena maulid Nabi juga tidak ada masalah. Kemudian qasidah. Hukum asal qasidah adalah harusnya qasidah ni kan melantunkan nyanyian, lagu-lagu, nasyid-nasyid. Hukum asalnya harus dibenarkan. Tapi boleh berubahlah. Kalau liriknya lirik yang lucah, lirik yang haram, ya haram. Atau yang berqasidah itu tak tutup aurat, haram kerana tak tutup aurat. Tapi qasidah sebenarnya maulid biasanya memuji Allah, memuji Nabi, memuji Al-Quran,
dan dilantunkan dengan cara dan adab yang sopan dan menutup aurat. Itu tidak masalah, itu dari agama. Dan yang terakhir saya berhenti ya, Zuhur Jumaat kita awal 1-3 minit sudah masuk waktu Jumaat, adalah berarak. Berarak sebenarnya Madinah Rasul. Nak hukum sesuatu kena faham dahulu hakikat sesuatu. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Berhukum tentang sesuatu cabang daripada kita memahami sesuatu. Berarak apa dia? Berarak bukan minum arak, minum arak haram. Berarak adalah berjalan beramai-ramai. Betul kan? Atau jalan sorang-sorang dipanggil berarak. Setahu saya tidak. Berjalan beramai-ramai apa hukumnya? Ya harus, boleh. Tak ada larangan. Berjalan beramai-ramai kalau sampai merosakkan harta benda orang, ya hati-hatilah. Kotlah mana tahu lepas PRU ni orang nak buat perarakan dan sebagainya, hati-hati. Jangan sampai merosakkan harta benda. Jalan permit apa semua itu urusan polis lah kan. Tapi jangan sampai merosakkan harta benda orang atau mengganggu ketenteraman orang, kali itu hukumnya jadi haram. Asalnya harus berjalan beramai-ramai. Atau berjalan beramai-ramai tidak menutup aurat, itu haram. Bukan haram kerana berarak, haram kerana tidak menutup aurat. Berjalan beramai-ramai pada 31 Ogos setiap tahun kerana menzahirkan kegembiraan negara itu merdeka 65 tahun yang lalu, dia boleh. Harus. Berjalan beramai-ramai menzahirkan kegembiraan kelahiran Nabi SAW, itu boleh berubah menjadi sunat. Kenapa? Itu wasilah kepada kasih pada Nabi SAW, dan kasih pada Nabi SAW adalah wajib. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku menjadi orang yang paling dia kasih, lebih daripada dia kasih ayah, lebih daripada dia kasih anak, bahkan lebih daripada dia kasih manusia semua sekali. Jadi jelas daripada hadis tadi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu, iaitu apa perkara baharu, lihat dahulu. Kalau ada asas dalam agama, maka bid'ah yang sedemikian tidak dilarang. Tapi kalau tidak ada asasnya dalam agama, maka bid'ah itu adalah bid'ah yang terlarang. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi dengan beberapa dalil yang menunjukkan kenapa para ulama menerima adanya bid'ah yang hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.